وتظهر ثمار ما يحصل في القلوب على اللسان وما ينطق به. Akan lahir daripada keadaan hati yang baik itu melalui lisan, tidak akan berkata kecuali yang baik. وحقيقة ما يظهر ليس في مثل هذا الوقت، وإنما في وقت الغضب، الطمع، الخوف، الحزن. هذه الأوقات التي تنفعل فيها النفس يخرج منها حقيقة ما هو مخبأ في داخلها. Akan nampak apa yang tersimpan di dalam hati itu, kebenarannya dan kebaikannya, bukan dalam majelis-majelis kita sekarang ini. Akan tetapi bila mana hati kita itu dicabar oleh hawa nafsu, oleh marah, oleh kehendak-kehendak yang tidak baik, apakah reaksi kita ketika itu akan nampak kesan keberkesanan ke dalam hati kita dalam keadaan kita dicabar pada waktu itu. أحد الصحابة مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتشاجر مع الخادم الذي عنده ويقول للخادم يا ابن السوداء يا ابن السوداء. Dua orang sahabat berselisih faham di sebuah lorong yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sedang berselisih faham, salah seorang daripada mereka mengada-ngada menghina kepada yang lain dengan mengatakan, wahai anak orang hitam. وبالفعل الخادم ابن سوداء أمه سوداء. Memang benar seorang yang diseru dengan anak orang hitam, memang dia anak orang hitam, kulitnya pun juga hitam. لكن الحالة التي يخوض به حالة انتقاص. Akan tetapi orang yang mengatakan wahai anak orang hitam, ketika mengatakannya itu adalah menghina kepada orang. ولا يتأتى المؤمن أن يحتقر مخلوقا خلقه الله عز وجل. Tak sepatutnya bagi seorang yang beriman itu menghina satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. كان بعض العارفين بالله يقول إذا قلت للكلب يا كلب في حالة الغضب بإرادة التحقير فقد شتمته. Kalau kata sebahagian orang arifin mengatakan kalau kita mengata kepada seekor anjing yang memang itu anjing, wahai anjing, tapi nada suara ketika menyeru kepada anjing itu adalah dengan nada marah, maka kamu sudah mencaci kepada anjing. لأن السياق يدل على المقصود. Karena apa yang nampak itu adalah terjemahan daripada apa yang tersimpan. مر معنا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم الكلام، لكن ينظر إلى قلوبكم. Dan kita sudah sebutkan hadis yang di awal tadi, Allah tidak tengok kepada wajah dan rupa kita atau badan kita, yang tengok adalah niat dan hati kita. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذا الصحابي يقول المملوك الذي عنده يا ابن السوداء قال له النبي يا فلان إنك امرئ فيك جاهلية. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kata-kata seorang sahabat itu yang mengada penghinaan kepada seorang berkulit hitam itu, Nabi bersabda, wahai fulan, kamu ini mempunyai sifat yang ada pada orang-orang jahiliyah. لم يقل أنت جاهل، قال فيك، يعني هناك بعض الصفات في قلبك من أثر الجاهلية لابد تتخلص منها. Nabi tidak mengatakan kamu ini orang yang jahil, tapi ada sedikit sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang perlu kamu bersihkan di dalam hati dan jiwa kamu. Sahabat tadi itu adalah orang yang berpuasa dan dia salat, dan dia berbangun malam, berjihad di jalan Allah, dan dia orang yang zuhud di dunia. Tergolong orang terkemuka daripada para golongan sahabat. Walaupun demikian Nabi menegur kepadanya dengan mengatakan ada pada diri kamu itu sifat orang-orang jahiliyah. Karena apa? Karena dia hanya melihat kepada orang yang kulitnya berbeza tapi memandangnya dengan penghinaan. لكن لعظم مقام الصحبة رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين هذا الصحابي بسرعة انتبه وأفاق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقسم على المملوك أن يضع قدمه على خده حتى يطهر نفسه من هذا الوصف. Maka sahabat itu yang mengata kepada orang yang berkulit hitam itu karena dia adalah seorang yang faham dan bersahabat dengan Nabi SAW dan dia adalah orang yang mulia, maka dia menyadari kalau perbuatannya itu adalah silap dan dia mengatakan kepada yang berkulit hitam itu, letakkan kakimu itu kepada wajahku. Dia meletakkan wajahnya di tanah untuk dipijak oleh kaki orang yang berkulit hitam itu. Nazar ala al-ard ala sahabi wada' khaddahu ala al-turab. Maka sahabat itu adalah turun ke tanah dan meletakkan wajahnya di tanah.
أقسم على المملوك الذي عنده أن يأتي ويضع خده برجله. Dan bersumpah agar supaya hamba sahaya tadi itu untuk meletakkan kakinya pada wajahnya. Allah Allah. تلاميذ محمد. Itu semua adalah murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الشان كله فيما كنا نتكلم فيه، فيما كان يتكلم فيه سيدي الشيخ القريب سيدي الشيخ عبد الرزاق، ما يتكلم فيه سيدي الأخ محمود، كل شان من وراء هذا كله أحوال قلبك. Apa yang kita dengar daripada pembicaraan tadi daripada Syekh Abdul Razak, Syekh Mahmud Al-Mahdi, semuanya adalah menyentuh kepada keadaan hubungan hati kita dengan Allah. يعني هذه البضاعة الغالية، الجوهرة المصونة التي هي القلب، نحرص عليها من بعد هذه الليلة. Ini hati kita ini adalah merupakan satu permata yang amat berharga diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita menjaganya. لا تصب فيها قاذورات البغضاء والكراهية. Jangan kamu nodai hati-hati kamu dengan kebencian dan juga perkara-perkara dosa. أحب كل الناس. Cintai semua orang وأحب لهم الخير. dan cintai kebaikan untuk menimpa kepada mereka. حتى من آذاك. Walaupun orang itu mengganggu kepada kamu. تسمعون قول السيد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى من أساء إليكم، إلى من ظلمكم. Tidakkah kamu mendengar kepada perkataan Sayyidina Masih untuk mengajak kepada kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, mendatangkan ihsan kepada orang yang menyakiti kepada kita? ما سمعتم قول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى: أعط من منعك واعف عن من ظلمك، صل من قطعك واعط من منعك واعف عن من ظلمك. Tidakkah kamu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya, berilah orang yang tidak memberi kepada kamu, dan juga maafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. صل من قطعك. Sambung siapa orang yang memutuskan tali silaturahim. أعط من منعك. Beri kepada orang yang tidak mau memberi kepada kamu. واعف عن من ظلمك. Maafkan kepada sesiapa yang berlaku zalim kepadamu. صعبة؟ Adakah itu sulit bagi kamu? شوي ممكن، Sikit mungkin. لكن تذكر قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Tapi coba fikir akan ganjaran yang Allah akan bagi kepada kamu kalau kamu buat, yaitu tidakkah kamu mahu Allah ampunkan kepada kamu? بلى نحب. Ya, kita nak pengampunan itu. فإذا أحببنا أن يعفو الله عنا ويغفر لنا نغفر لخلقه. Kalau kita nak pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ampunkan, maafkan. هذه النفس الأمارة بالسوء تضحك عليك تقول لا أنت لو فعلت كذا بيعتبروك ضعيف وضعف منك بين الناس. Jangan kamu biarkan hawa nafsu kamu mempermainkan kepada kamu dengan mengatakan kalau aku maafkan dia nanti dia sangka aku ini adalah orang yang lemah. لا تصدقها. Jangan kamu percaya kata-kata itu. كذابة كذابة. Nafsu ini dusta, tukang pendusta. ما أصدقها وأترك كلام حبيبي محمد. Saya tak akan percaya kepada kata-kata hawa nafsu dan tinggalkan kata kekasih saya Nabi Muhammad. ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. Tidak bertambah seseorang yang memberi maaf itu kecuali kemuliaan yang dia dapat. هي تتوعدك تقول لك ضعف بيستضعفوك بيذلوك، سيدنا محمد يقول بتزداد عز. صدق من؟ Hawa nafsu kamu mengatakan kalau kamu bagi maaf kamu akan lemah, akan jatuh air muka kamu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kepada kita kamu akan bertambah mulia. Percaya kepada siapa? صدق من؟ Percaya siapa? صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله وكذبت النفس الأمارة بالسوء. Nabi benar, hawa nafsu adalah penipu. اللهم صل وسلم عليه. تريد تعرف ايش القصة؟ Mahukah kamu mendengarkan apa satu cerita? أنت عندما تتبع هذا الحديث ما بيستضعفونك الناس، ما بتكون ضعيف، بس هي الآن ضعيفة وما تريد تقول أنها ضعيفة. Nafsu itu adalah lemah, tapi dia tak mahu mengaku kalau dia lemah. هذا الكذابة. Itu adalah penipu. هي ضعفت ما قدرت تسامح. Nafsu itu lemah, tak mampu untuk memberi maaf.